So lagi 3 orang lah. 3 orang. Tak lah. Ni kita bagi tahu siapa yang tak ada. Okay, so dah nampak random variable. Ya. Okay, so random variable ni sebenarnya dia ada 3 part. Okay, first part introduction and then second part discrete. Okay, discrete tu yang dia akan ada nilah perbezaan antara discrete dan juga continuous. Okay, cara nak kira dia berbeza sikit. So and then yang ketiga continuous lah. Okay, introduction yang ini random variable terbahagi kepada 2. Satu discrete random variable and lagi satu adalah continuous. Okay, lepas tu dia kata value is determined by the outcome of a random experiment. Okay, random variable is represented by capital alphabet such as X and Y. Okay, ingat dia mesti capital. Capital apa maksudnya? Capital apa maksudnya? Huruf besar. Huruf besar. Huruf besar, capital alphabet. Okay, bukan capital city kat sini. Capital alphabet maksudnya huruf besar. So, contohnya XY lah. Mesti huruf besar. Jangan pakai huruf kecil. Sebab huruf kecil represented untuk values. Okay, sebab itulah kita ada 2 benda. Okay, lower case such as X and Y untuk represented their values. Kat sini tadi random variable. Sebab tu ada huruf kecil, ada huruf besar. Okay, contoh example 1. If 2 coins are tossed and a letter X is used to represent the number of head, the possible outcome would be, okay, kalau kita toss coin, possible outcome awak untuk satu coin apa? Untuk satu coin. 2. Apa yang awak akan dapat possible outcome dia? Dapat apa, dapat apa? Head dengan tail. Yes, head dengan tail. Tapi sekarang, sebab kita ada 2 coin, okay, so saya senaraikanlah dulu semua possible outcome ni So, coin pertama dan coin yang kedua. Coin satu, kejap saya pakai lagi satu lah. Saya bagi dia punya contoh dalam bentuk gambar lagi senang. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, possible outcome dia, coin satu awak dapat head, coin 2 dapat head. Ataupun coin 1 dapat tail, coin 2 dapat head. Ataupun coin 3 dapat tail, coin 2 dapat head. Ataupun dua-dua dapat tail. Okay. So ini possible dia lah. Sama depan belakang rasa kita. Depan-depan, belakang-depan. Depan-belakang ataupun belakang-belakang. Macam tu lah. Okay. So sekarang kalau awak nak, ni dalam bentuk bukan bukan gambar. Okay, dibuat T, H, T, H. T, T, H, H. Maksudnya sekarang H untuk head dan T untuk tail. Okay, so yang random variable tu adalah X ni. Ni yang saya kata ni tadi dia kata X represent the number of head obtained. Kenapa kita nak represent the number of head? Sebab dalam soalan tadi dia nak number of head. Yang ni dia ada bagi tahu kat sini dia nak the number of head. Sebab tu kita tak cerita pasal tail. Okay, untuk random variable kita nak the number of head, bukan the number of tail. Sebab tu dekat sini saya punya random variable akan cerita X saya adalah untuk the number of head. Okay, so X saya akan jadi sama dengan sama ada saya dapat tail ataupun head ataupun tail head ataupun head. Okay, so X saya sebab saya nak the number of head yang obtained, maksudnya kalau saya dapat tail,
head saya dapat kosong. Boleh ke? Kalau saya dapat dua-dua tail, maksudnya head saya kosong lah. Kalau saya dapat antara TH ataupun HT, okay, saya akan dapat satu number of head. Dan kalau saya dapat HH, maksudnya number of head saya adalah 2. Okey ke tak okey? Saya tulislah kat sini untuk TT, kat sini untuk TH or HT, yang kat sini untuk HH. Okey? Boleh ke? Ni X besar tau. Boleh, Hello, madam. hello. Boleh, madam. Okey, so X besar saya, nombor yang terlibat hanyalah 0, 1 dan 2. Sebab saya represent number of head obtained. Okay, so antara 0, 1 ataupun 2. Okay, ni contohlah. Kita pergi example kedua pula. Kalau dia ada 2 dice are rolled and a letter Y is used to represent the sum of the number shown on dice, the possible outcome would be, okay, let Y represent the sum of the number shown on dice. Ini yang macam kita buat masa topik 8. Ada satu topik 8 tu, example tu yang awak kena baling 2 dice and then kita nak summation dia. Inilah sama, kotak yang sama. Okay, kotak yang sama dengan benda tu. Okay, so kita dekat sini kita bagi tahu yang saya nak Y tu represent the sum of the number shown on dice. So bila saya nak represent the sum of the number, saya kena ambil semua nombor yang berada di dalam kotak ini. Yang kita tambahkan tu. Okay, kalau dice pertama dapat 1, dice kedua dapat 1, so kita kena tambahkan nilai dia dapat 2. Kalau dice pertama dapat 5, dice kedua dapat 3, so kita kena tambahkan 5 tambah 3 dapat 8. So, Y saya represent the sum untuk kedua-dua nombor itu. So, saya akan dapat daripada nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itulah random variable Y saya. Yang ni. Okay. Semua possible outcome yang kita akan dapat lah. Okay? Okay ke? Okey, madam. Baik, madam. Okay. So, kita masuk kepada discrete. Ini tadi baru contoh kan. Kita masuk kepada discrete. A random variable that assume countable value is called discrete random variable. Ini countable. Macam biasalah macam kita belajar topik 6 hari tu. Bila kita cerita pasal discrete, dia adalah countable value. Okay. So, contoh the number of cars sold at dealership during a given month, the number of employees working in a company, the number of complaints received at the office at an airline on a given day, the number of head obtained in 3 tools of a coin, and the number of customers visiting a bank during any given hours. Okay, maksudnya apa nama dia? Maksudnya dekat sini awak punya number tu tak ada perpuluhan lah ataupun pecahan. Okay, dia mesti ni je countable value. Kalau continuous then ada perpuluhan ataupun pecahan. Contohnya salaries, ada perpuluhan. Ataupun time, time pun ada perpuluhan. 2 jam 30 minit ataupun sejam 40 minit kan ada perpuluhan. And then amount of water pun kita akan ada perpuluhan lah, dia tak exact value. Price pun akan ada perpuluhan, 0.20. RM22.50. Macam tu lah. Okay, and the height pun akan ada perpuluhan. Ini kita panggil continuous lah. Continuous random variable. Okay, discrete random variable. Kita kena ingat macam hari tu juga, probability, which is probability untuk sesuatu value itu mestilah di antara 0 sampai 1 sahaja. Okay, tak boleh keluar daripada range ni sebab dia adalah probability. Okay, probability kena ingatlah tak boleh lebih daripada 1, tak boleh kurang daripada 0. Dan summation untuk semuanya, okay, probability yang pertama sampai yang terakhir, kita mesti kena dapat 1. Tu summation untuk the whole probability untuk random variable tu lah, kita akan dapat 1.
Okay. The probability distribution of discrete random variable can be represent. Okay, kita ada 3 cara untuk represent kita punya random variable. Pertama adalah table, kedua function dan ketiga graph. Okay. So kalau table contohnya begini. Okay, ini saya punya y. Y untuk dapat 0, 2, 4 atau 6. Yang bawah ni adalah probability untuk dapat 0. Probability untuk dapat 2. Probability untuk dapat 4. Probability untuk dapat 6. So yang bawah ni yang kita kata tak boleh. Yang bawah ni yang kita kata tak boleh melebihi 1 dan tak kurang daripada 0. Inilah 0 less or equal to P. Y equal to Y. Lebih kecil atau sama dengan 1. Yang bawah ni lah yang kita cerita tadi. Okay, done? Done, madam. Okay. So next, kita pergi kepada function. Okay, ni contoh function. Daripada table ni tadi, okay, saya ambil benda yang sama. Probability, random variable y. So untuk y sama dengan 0, kita ada 12/36. So yang pertama ni. Okay, y 0, probability 12/36. Kalau y 2, probability 10/36. Dan so on lah. Kita just tulis dalam function. Function dia berbentuk piecewise function. Macam ni lah awak kena tulis From the table tadi kita tukar jadi benda ni. Ni namanya kalau dia suruh buat dalam function. Okay, yang ketiga, kalau kita nak pakai graph. Okay, kalau graph pula, daripada ni tadi kita tukar. Y kecil, okay, Y kecil yang dekat x-axis sama dengan 0, 2, 4, 6. Kalau daripada table, nilai yang atas. Ini. Okay, nilai atas ni ambil. Dekat x-axis ini, dekat y-axis adalah nilai probability dia. Ini dekat y-axis dia. Okay, nilai probability dekat y-axis. So, kita ikutlah dia punya nilai kat situ. So, kalau 0 dia kata 12/36. So, dia yang paling tinggi. Kalau 2, 10/36. Dia rendah sikit daripada 0. 4, 8/36. Dan 6, 6/36. Graf dia memang begini jangan tukar. Dia memang straight line. Daripada 0 pergi ke probability tu. Bukan setakat titik macam tu je, bukan. Awak mesti gariskan sampai ke bawah. Kita mesti sambungkan dia. Okey, boleh? Okey atau tidak? Okey. So kita pergi kepada example 3. Example lagi. Okay, 2 coin atus. Ini macam tadilah sama. Kalau kita ada coin 1 dengan coin 2, outcome yang sama sebab 2 coin atus. So maksudnya kalau dia kata kat sini, X is used to represent the number of tail. Tak. Tadi kita represent the number of head. So sekarang kita represent the number of tail. So kalau saya ubah ini kepada perkataan, okay. So yang ni tadi kita akan dapat tail head lah. Maksudnya awak akan dapat X sama dengan tail ataupun tail head ataupun head tail ataupun head head. Okay. So untuk represent the number of tail. Okay. Kalau tail maksudnya number dia berapa? Number of tail ada berapa? Kalau untuk yang pertama ni. Number of tail awak ada berapa? 2. Number of tail awak ada berapa ni? Dekat sini. 2. 2 lah. Okay. Maksudnya 2. Kalau TH ataupun HT, number of tail kita ada berapa? TH atau HT? 1. Ada 1. Kalau HH, number of tail awak ada berapa? 0. So maksudnya X awak akan kira represented by 0, 1 or 2 untuk the number of tail tu. Okay, so kalau sekarang ni dia nak construct the probability distribution function. Kena baca ayat betul-betul. Kita nak buat function. Okay, kalau awak rasa awak takut tersilap nak buat function tu, kita mulakan daripada table pun boleh juga. Tak ada masalah. So yang atas adalah nilai X. Okay, nilai X kita ada 0, 1, 2.
Okay, nak buat table. Ini table bukan function lagi. Yang bawah adalah probability. Probability untuk X besar sama dengan X. Okay. So kalau kosong, tengok ni. Kosong maksudnya yang H ni. Okay, berapa probability dia? H terjadi berapa kali daripada ke semua sample space tu? Berapa kali dia? Sekali. Sekali kan? So maksudnya 1/4. Sebab sample space awak sekarang ada 1, 2, 3, 4. 4 outcome. So H terjadi sekali sahaja. So dia jadi 1/4. Itulah probability dia. Kalau 1, dia sama ada TH atau HT. So berapa probability dia? 1/2. 1/2. Okay, kalau 2 pula maksudnya TT sahaja. So TT sahaja dia terjadi sekali sahaja. So dia jadi 1/4. 1/4. So inilah table kita. Okay, ini table. Bukan function lagi. So kalau nak function, kita tukar jadi ni. So kita tulis Px equal to X. Okay, equal to, kita ambil semua probability yang ada. So yang ada hanya 1/4 dan 1/2. Mulakan dengan yang paling kecil. So apa yang paling kecil? 1/4 ke 1/2? 1/4. Yes, 1/4 kita mulakan. So untuk 1/4 ada nilai 0 dan 2. So awak kena tulis lah X sama dengan 0, 2, 2. Maksudnya dua nilai ini probability dia adalah 1/4. Dan yang seterusnya half. Okay, X dia adalah sama dengan 1. Sebab dia ada 1 je nilai. Based on your table ni lah. Panjang pula saya ni. Okay. Okay, boleh kita teruskan? Boleh, madam. Okay, Boleh, kalau dia nak graf pula, awak kena buat dalam graf lah. Contohnya kalau saya lukis juga. Tapi kat dalam soalan dia nak function tau. Function yang ni lah kita akan ambil. Kalau dia kata dia nak graf pula, maksudnya kita akan buat paksi X kita. Berapa nilai dia? 012. Yes, very good. So sini 0, 1, 2. Dan paksi Y kita adalah probability dia. Okay. Dan probability kita cuma ada 1/4 dan 1/2. Ingat, mulakan dengan yang lebih kecil. Sebab ini graf. 1/4. Ini 1/2. So, bila kita nak lukis untuk kosong, tadi kosong nilai dia 1/4. So, 1/4 ni kita tarik ke bawah. Macam tu lah. Kalau 1, kita dapat 1/2. So, dekat 1/2, tarik sampai 1. Dan kalau 2, 1/4 again. So kat sini tarik sampai bawah. Macam tu je. Okay, ini graf. Kalau lah dia suruh cari. Okay, dan boleh saya teruskan? Boleh, madam. Okay, so kita pergi example 4. The probability distribution function of a discrete random variable x is given by Px equal to x equal to k4 minus x. So kat sini dia dah bagi siap-siap apa function untuk kita punya random variable tu. Okay, for x equal to 0, 1, 2, 3. X yang atas pun dia dah bagi. Ada 0, 1, 2 dan 3. Okay, so kalau kita nak buat table. Okay, table saya akan mulakan dengan x. 0, 1, 2 dan 3. Dan bawah dia adalah Px equal to x. Dekat sini saya kena kira lah. Okay, kita kena masukkan dekat dalam function ini. Okay, bila kita kira,
Untuk kosong, dapat berapa? 4K. 4K. Okay, sini 4K. Untuk 1, 3K. 3K. Untuk 2, 2K. 2K. Dan untuk 3, K. K sahaja. Okay. So sekarang, macam mana saya nak cari nilai K? Ini probability dia bagi tahu. Ni probability 4K, 3K, 2K, K. Ini adalah probability untuk every single nombor 0, 1, 2, 3 ni. So macam ni saya nak dapatkan nilai K? Apa saya kena buat? Apa info yang dia bagi awal-awal tadi pasal discrete? Ada perkataan sum tadi. Tak ingat. Okay, total probability sama dengan berapa? 1. 1. Maksudnya sekarang, dekat sini, kalau awak tambahkan semua yang dekat bawah ni, awak mesti kena dapat 1. Sebab summation of Px equal to X must be equal to 1. So maksudnya 4K plus 3K plus 2K plus dengan K mesti kena sama dengan 1. So dapat berapa K awak? 1/10. Okay, thank you. So macam itulah nak cari nilai K. Kena pakai summation. Okay, boleh saya move kepada next question? Boleh madam. Okay. Okay, example 5. The probability distribution function of a discrete random variable x is given as, okay, ni pun dia bagi function. Dan x dia adalah 1, 2, 3 and 4. Find the cumulative distribution function. Okay, cumulative distribution function f besar. Yang ni pun kena take note. Jangan lupa cumulative distribution function, dia punya simbol adalah f besar. Okay, so apa maksudnya? Kita mulakan dengan tabel biasa dulu. Okay, tabel yang biasa awak ada X, 1, 2, 3 dan 4. Dan awak akan ada probability untuk every single nombor tu. Okay, probability untuk 1. Bila kita masukkan awak akan dapat berapa? 2/5. 2/5. Okay, kejap eh. Satu, dua, tiga, empat. Okay, so kat sini tadi 2/5. Kalau 2, 3/10. 3/10. 3, 1/5. 1/5. Dan 4, 1/10. 1/10. Okay. So, bila awak nak kira F besar mean hasil tambah cumulative. Macam awak kira cumulative frequency, tapi ni awak kira cumulative untuk probability tu. Hasil tambah dia. So, maksudnya dekat 1 ni, kita memang akan ambil 2/5 je lah. Sebab kita belum tambah lagi. Okay, untuk yang kedua, dia dah kena buat 2/5 tambah 3/10. So, dapat berapa? 2/5 tambah 3/10. 7/10. 7/10. Okay, lepas tu 7/10 tambah 1/5. Untuk nombor 3. 9/10. 9/10. Dan 9/10 tambah 1/10 untuk nombor 4. 1. Dapat 1. Okay, kat sini satu lagi tips. Bila kita kira cumulative, okay, F besar, kat akhir sekali mesti 1. Kalau awak tak dapat 1, maksudnya ada something wrong dengan awak punya probability. So kena check balik lah. Okay, so ingat dia mesti 1 dekat belakang tu. Okay, so kita pergi kepada kat sini sebab dia nak function tau. So bila dia nak function, kita kena tukarlah bentuk dia menjadi function. So fx equal to, kita kena buat yang piecewise ni lah.
Okay, mulakan dengan yang tak ada. Okay, kalau cumulative, dia mesti kena mulakan daripada less than 1 sampailah lebih besar daripada 4. Okay, sebab awak punya ni kan dia ada add sampai 1 sampai 4 kan. Maksudnya kita kena buat number line macam ni. Okay, mula 1, 2, 3, 4. So, untuk kita buat dia punya function tu, kita perlu ambil kira ini ke belakang apa. Lepas tu ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Dan seterusnya 4 ke depan. So mulakan dengan X lebih kecil daripada 1, which is memang tak ada probability lah kat situ. Probability dia akan kosong. So ini untuk X less than 1. Okay. Dan yang kedua, 2/5. Untuk 1 lebih kecil atau sama dengan X dan lebih kecil daripada 2. Yang tu kena masuk Ini salah satu masuk. Sorry. Ini salah satu masuk sini. Macam tu lah. Okay, yang kedua. Ini saya tulislah juga. Ini 1. Ini range kedua. Ini yang ketiga. Keempat. Kelima. Okay, kejap saya senyap dulu. Saya tulis je. Tulis. Betul lah.
Okay, so kalau tengok daripada sini range pertama X lebih kecil daripada 1, kosong lah tak ada. Daripada 1 sampai 2 kena ambil nilai yang kat sini, 2/5. Okay, daripada 2 sampai 3 dan 2 je yang termasuk kan, so 7/10. 3 sampai 4, 3 yang termasuk, so 9/10. Dan 1 untuk yang selebihnya daripada yang lebih besar atau sama dengan 4. So inilah awak punya function, distribution function. Dan kalau disuruh sketch the graph, cara kita nak sketch the graph dekat cumulative berbeza dengan tadi probability distribution tu, sebab sekarang kita cumulative ni dia kena bersambung. Okay, so yang satu ni mula-mula kita mulakan dengan kosong ni X lebih kecil daripada 1 ni. Okay, X lebih kecil daripada 1, dia kata kosong. Maksudnya yang ini dan ke belakang. Ini dan ke belakang. Ini. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 sampai 2. 1 termasuk. So bila 1 termasuk, kat sini hitam. Dan awak tarik sampai 2. 2 jadi putih. Okay. Dan 2 pula sampai 3. 7/10. So 2 hitam. Tarik sampai 3. 3 putih. 3 pula. 3 dekat 9/10 dia hitam. Dekat 4 dia putih. Dan 1 untuk 4 dia hitam. Dan seterusnya buat anak panah. Okay, ini adalah graf untuk cumulative distribution function. F besar. Kena ingat ini untuk F besar. F besar horizontal line dia. Kalau F kecil, line dia vertical. Okay? Okay, madam. Okay, madam. boleh proceed? Boleh. Boleh, madam. Okay, untuk cumulative distribution function, ini cerita pasal F besar. Okay, kita adalah simbol dia sama ada F besar dan dia adalah sama dengan probability X lebih kecil atau sama dengan X. Okay, ataupun dia sama dengan summation of daripada X tu sampailah X yang kita nak tu. Daripada X1 sampai X yang terakhir. P probability X equal to X. Maksudnya hasil tambah lah. Daripada probability yang pertama sampai probability yang kita nak tu, hasil tambah semua. Okay. Kalau kita ada probability X1 less than X less than X2. Bermaksud F besar X2 tolak dengan F besar X1. Okay. Yang ni, apa orang panggil, dia punya formula lah yang perlu awak tahu. Okay. So kalau discrete random variable untuk median, median dia sama dengan Px lebih kecil atau sama dengan M equal to 0.5 ataupun untuk cumulative dia terus sama dengan 0.5 lah. Notation probability distribution function ini untuk probability distribution function. Probability X equal to X. Notation untuk probability distribution function. Apa beza dia kat sini? Kan? Ini notation untuk cumulative. Dia tertinggal ni. Cumulative. Okay. Cumulative probability distribution function. Jadi F besar ni. Ni mesti ada perkataan cumulative. Sebab hasil tambah probability distribution function tu. Okay. And then the mode is the highest probability. So ini ingat mode adalah highest probability. So kalau dia suruh cari mode daripada table, awak cari yang highest probability tau. Bukan highest F besar. Highest probability maksudnya F kecil ataupun sama dengan Px equal to X. Okay, bukan F besar X tu. Okay, kita tengok example 6. Dah ke? Dah. Dah, madam. Okay, example 6. The probability distribution function of a discrete random variable is given by the table below. Okay, so dia dah bagi awak Px equal to X. Maksudnya F kecil lah ni, bukan F besar. So find the cumulative distribution function. Okay, again lah, kita kena cari find dia. Ni, distribution function. So, saya tambah je satu kotak di bawah.
untuk F besar macam tadi. Supaya saya tak tinggal satu value pun. So kat sini saya ambil F besar X. So yang pertama akan dapat 1/8 lah. Okay, yang kedua 1/8 tambah 3/8. So awak akan dapat 4/8. 4/8 jadi 1/2. 1/2. 1/2 tambah 3/8 lagi. Tadi 4 tambah 3. So 7/8. And then kat sini akan dapat 1. Tapi sebab dia nak function, function lagi. So kena tukarlah dalam bentuk function. So dalam bentuk function, ingat kita kena ambil dia punya garis nombor 0, 1, 2, 3. So kita akan ada sini dan ke belakang, sini dan sini, sini dan sini, dan sini serta sini, dan juga sini dan terakhir. Macam itulah. 1, 2, 3, 4, 5. Awak punya range. Okay, range yang pertama dapat F besar 0 untuk X less than 0. Yang kedua, 1/8 untuk 0. Okay. Untuk 0 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil daripada 1. Okay. Yang kedua pula, half untuk 1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 2. Dan 7/8 untuk 2 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil daripada 3. Dan 1 untuk X lebih besar atau sama dengan 3. Dan kita buatlah ini. Okay. Inilah function. Jangan bagi dalam table je, nanti tak lengkap awak punya jawapan. Ini soalan A. Sketch the graph. Again lah macam soalan tadi juga. Kena sketch the graph. So, untuk fraksi X, F besar, dia memang akan habis dekat 1. And then 7/8. And then half. Lepas tu 1/4. Kejap. 7/8, 1 7/8, half 1/8. 1/8. Okay, lepas tu 0. Then untuk X, awak ada 0. Kita 0 dekat 0 lah. Apalah. Sorry. Tadi dekat 1. Okay, sini 0 kat sini. Sini 1. Then so on lah. 2, 3, 4. Ke sampai 3 je. 1, 2, 3. Okay, sampai 3 je. Okay, tak payahlah panjang-panjang sangat. Okay, lepas tu kita letaklah. Untuk 0 berapa? Untuk yang pertama ni 0. Ni memang 0 lah ke belakang. Okay. Lepas tu untuk 1. 0 kat sini yang ada masuk 0. 1/8 sampai 1. Lepas tu half. Sampai 2. And then 7/8 sampai 3. Dan 1 ke belakang. Okay. Macam itulah graf dia. Okay. Ini soalan. Macam tu juga medium graph dia. Ya. Oh, okay. Sebab based on information tu lah. Okay. So C pula. Find the medium. Median tadi apa dia kata? Median tadi apa dia kata? F besar M sama dengan berapa? Dekat atas ni. Apa dia cakap? Highest probability. Itu mod kau ni. Aku tanya median. Oh, sorry. Median apa? Apa median? Ya Allah. Saya dah tunjuk lah dekat slide yang sepatutnya awak baca tapi awak tak baca. Sama dengan 0.5.
F besar dia sama dengan 0.5 ataupun Px less or equal to M sama dengan 0.5. So dekat sini kita nak cari yang cumulative frequency dia, frequency pula. Cumulative probability dia adalah sama dengan 0.5. Ada ke tak ada dekat dalam tabel awak? Awak kena ni fokus dekat F besar. Ada tak yang sama dengan 0.5? Ada. Ada, okey. So berapa nilai yang sama dengan 0.5 ni? 1. 1. So maksudnya F1 equal to 0.5. So median equal to 1. Okay, sebab dekat F1 tu yang sama dengan 0.5. Yang M dalam kurungan tu lah median, medium. Nilai Okey. yang dekat ni, nilai yang dekat sini. Ni dia punya cumulative sama dengan half. So dia lah median tu. Median berada di nilai ni. 1. Okay, dan Dan okay, so untuk exercise awak boleh try buat sendiri. Nanti saya bagi jawapan. Okay? Ni dua-dua kena kejap. Yang ini jawapan dia nak apa ni? Dia cumulative distribution of X. Yang ni senang je sebenarnya. Fx dia saya bagi jawapan dia lain kat sini terus. Okay, F besar sama dengan 0 untuk X less than 0. Lepas tu 1/8 untuk 0 less or equal to X less than 1. Dan 4/8 ataupun half untuk 1 less or equal to X less than 2. Ke sama je dengan soalan tadi? Sama ke tak sama? Tiba saya rasa macam sama je jawapan dia. Oh tak sama, okey. Sorry. 7/8 untuk 2 less or equal to X less than 3 dan 1 untuk X lebih besar atau sama dengan 3. Okay. Ni F besar punya jawapan. Try buat lah. Okay, kita tengok exercise yang bawah ni. A bag contain 4 pieces of red towels and 3 yellow towels. Okay, the towels are to be drawn at random one by one without replacement from the bag until a piece of red towel is obtained. Maksudnya, dia akan ambil towel daripada bag tu tanpa masukkan balik. Okay, tanpa masukkan balik without replacement. Yeah, one by one without replacement. Okay, until a piece of red towel is obtained. Maksudnya sampailah dia dapat towel merah dan dia akan stop. Itu maksud eksperimen ni. Okay, if X is the total number of towel drawn from the bag, obtain the probability distribution of X and then find P 1 until 3. Okay, so dekat sini first kali, sebab kita punya bag ada 4 pieces of red towel and 3 yellow towel. So kita kena buat tree diagram je kat sini. So tree diagram saya yang pertama, cabang dia apa? Cabang dia antara apa dengan apa yang awak akan dapat kemungkinan? Towel apa yang awak akan dapat? Cabang tree diagram saya macam ni. So towel yang pertama tu, towel yang akan dapat, towel apa? merah, Merah atau kuning. kuning. Itu je lah yang kita akan dapat pun. Okay. So merah, berapa probability dia? 4/7. 4/7. Okay, so yang kuning 3/7. Sebab dia ada 3 je. Okay, lepas tu red ni, kalau dia dah dapat red, dia akan stop ambil. Maksudnya dia tak ambil lagi lah. So kita stop kat situ je untuk yang cabang red. Sebab dia nak sampai red towel obtain dan dia akan stop.
Tapi bila dia dapat yellow, dia kena teruskan ambil lagi. Okay, so saya teruskan ambil lagi. Maksud saya kena buka lagi lah cabang saya. Okay, R dengan Y. So R, berapa probability saya kat sini? Kalau yang pertama, saya ambil towel kuning. Towel R saya akan berubah tak bilangan dia? Tak. Tak berubah. So dia akan dapat 4, tetapi bilangan towel dekat dalam beg akan berkurang sebanyak 1 sebab yang pertama saya dah ambil yellow. Yellow tu saya tak akan letak semula. So dia akan jadi 4/6 ataupun dia jadi 2/3 lah. Dan untuk yellow, okay, yellow daripada 3 towel yellow, dia dah tinggal 2 sahaja sebab 1 saya dah ambil dekat depan ni tadi. So 2/6. So dapat 1/3. Boleh ke? Boleh. Okay, kat sini Macam dapat kenapa tak jadi 3/6? 3/6. Habis ni kan satu yang kat luar ni. Satu yang kita dah satu ambil. dah ambil. Ah, Okey. sebab dia dekat cabang kedua kan. Dia bukan kat cabang pertama. Sebab satu dah ambil adalah warna yellow. So yellow yang akan berkurang. Red tak akan berkurang sebab yang tadi first kita ambil warna yellow. Dan selepas kita dah dapat towel red, kita akan berhenti di situ sahaja. So saya akan teruskan dengan yang dapat yellow ni je lah. Saya akan buka lagi dekat yellow sahaja. Okay, red dengan yellow. Okay, case yang sama lagi. Sebab sekarang saya punya cabang adalah dekat cabang yellow. Maksudnya, pertama saya ambil, saya akan dapat yellow. Kedua pun saya ambil, towel saya yellow. So dekat red ni, tak akan berubah. Dia still lagi 4 towel. Sebab saya sekarang cerita pasal cabang yellow ni yang atas tu dah tak ada kena-mengena dah. So yellow, red. So red saya still tak berubah, which is saya ada 4 lagi towel. Tapi saya punya bilangan towel jadi berapa? 5. 5 sebab 2 towel kuning sudah diambil pada first drawn dan second drawn. Okay. So kat sini akan tinggal 1 sahaja yellow. Sebab dah ada 2 dekat depan tadi. Kita dah ambil, kita dah buang dia letak kat luar. Kita dah tak masukkan dia. Okay. Dan bila dah dapat red, awak berhenti. Jangan ambil lagi. Yellow kita akan teruskan perjuangan dia di sini. Okay, kat sini R, kat sini yellow. So R macam biasalah. Dia akan dapat berapa? 1. 1. Sebab dia dapat 4/4, right? So dia tinggal 4/4. So dia dapat 1 kat sini. So kat sini dah tak ada lah. Dia tak akan terjadi lah. Sebab awak punya yellow dah habis. So dia akan ada 1 je probability kat situ. Saya letak dia sebagai ni je lah. Kenapa ni? Okay, kat sini saya letak dia just yellow ambil 1 lagi R. Which is 1 probability dia. Sebab yellow dah habis dah. Semua dah keluar. Sebab dia ada 3 je towel. 3 dah ambil, so kosong lah. Tinggal dah tak ada dah. Okay, so ini take. Okay, so kita nak obtain the probability distribution of X. So nak obtain the probability distribution of X, saya lebih suka buat dalam table. Okay, so X saya sekarang, saya akan ambil bermula dengan dia kata if X is the total number of towel drawn from the bag. Okay, total kita ambil X ni adalah ni. Total number of towel drawn from the bag. So kita akan mulakan dengan 1. Dekat sini lah. Kat sini. Ambil 1 dah jumpa merah. Kalau yang kat sini ambil 2 towel baru jumpa merah. Kalau kat sini ambil 3 towel baru jumpa merah. Kalau yang kat sini ambil 4 towel baru jumpa merah. So X saya adalah from 1, 2, 3 and 4. Okay. Dan probability saya, okay, nak kira probability sebab kat sini adalah tree diagram. So dia kena tengok probability dekat tree punya dahan tu. Dia tak boleh terus ambil. Ni kita kena kira. Okay, untuk 1 terus ambil yang ni lah. Okay, sebab dia tak ada apa-apa lagi cabang. So, kita terus ambil 4/7.
Tapi untuk yang kedua, yang kedua kita kena ambil cabang yang ni. Cabang ni yang kedua ni cabang ini. Ini bersama dengan 2/3 ni. So awak kena darabkan dia. Kat sini awak kena buat 3/7 darab 2/3. So dapat berapa ni? 6/21. Ha? Berapa? 6/21. Okay, boleh ni tak? Boleh kecilkan tak? 2/7. 2/7. Okey, kalau yang ketiga, maksudnya cabang dia 3/7 darab 1/3 darab 4/5. So dapat berapa? Wah. 4/35. Okey, 4/35. Dan cabang yang keempat, tengok daripada pertama 3/7 darab 1/3 darab 1/5 darab 1. So dapat? Dah kenapa tu? Dapat apa? 1/35. 1/35. So yang inilah saya akan masukkan dalam tabel awak. Okay. 2/7. 4/35. 1/35. So inilah probability distribution. Ni. Distribution of X. Okay. Kalau dia cuma cakap probability distribution of X, tak kisah awak nak letak dalam tabel boleh. Function boleh. Graph pun boleh. Tapi yang paling senang saya suggest adalah tabel lah. Nanti kita nak kira pun senang. Sebab table terus nampak. Okay. Okay, kita pergi soalan B. Soalan B dia kata find P1 until 3. Okay, P1 until 3 maksudnya 1 less or equal to. Less or equal pula dah. Kat sini less je. Okay, yang ada equal adalah dekat 3. Okay, kat sini awak kena tengok betul-betul dekat ada sama dengan ataupun tak ada sama dengan tu. Kalau satu tak sama dengan, maksudnya probability dekat satu tak termasuk. Dekat sini kita cuma nak probability P X equal to 2 dan P X equal to 3 sahaja. Satu tak termasuk sebab tak ada simbol sama dengan di sini. Okay, kena ingat sebab dia discrete tau, countable. Bila countable, ada sama dengan tak ada sama dengan memberikan makna yang berbeza. Okay, so Px equal to 2, awak akan dapat 2/7 tambahkan dengan Px equal to 3, 4/35. So dapat berapa? 14/35. 2/5. Okay, so kalau kita kecilkan dapat 2/5. So inilah jawapan dia. Okay, ingat kalau dia tak ada sama dengan jangan masukkan dalam kita punya kiraan. Okay, so that's all for today. Nanti kita akan sambung kuliah pada minggu hadapan hari Ahad. Malam ni jangan lupa gear up kuis topik 4 dan topik 5 pada pukul 9 malam. Okay? Ingat ya? Okay, madam. Okay, thank you class. Okay, madam. Thank you, madam. Madam.